Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu ila al-'alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa an'im wa sharrif 'ala hadha an-nabiyil karim. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa nafsiyal mudhnibatal mukhti'ata bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala, li'annahu yaqulu fi muhkami tibyanih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat, saudara-saudara se-Islam yang dirahmati Allah, hanya kekasih yang akan menangisi pemergian kekasihnya, sama ada kita dicintai ataupun mencintai Ramadan, ataupun keadaan yang satu lagi, sama ada Ramadan mencintai kita dan dicintai oleh kita. Ukurannya ialah melihat dan bertanya ke dalam diri masing-masing, apakah kita sedih dengan pemergian Ramadan ataupun tidak. Seandainya tidak ada langsung perasaan sedih di dalam hati kita dengan pemergian Ramadan, maka ketahuilah Ramadan juga tidak pernah merasakan kesedihan untuk meninggalkan kita. Wal'iyadzu billah. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Berkata para ulama, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sejati, dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba kepada Ramadan. Beribadahlah kepada Allah dan lakukanlah kebaikan sepanjang tahun, dan janganlah kalian berhenti melakukan ibadah dan ketaatan dengan perginya Ramadan. Kita beribadah sepanjang tahun kerana kita adalah hamba Allah, dan kita tidak menghentikan Ramadan. Kita tidak berhenti melakukan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah dengan perginya Ramadan, kerana kita menyembah Allah kerana Allah. Kita tidak menyembah Allah kerana hanya saja datang Ramadan. Mereka yang hanya beribadat di dalam bulan Ramadan, hanya membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, setelah habis Ramadan tidak lagi membuka Al-Quran. Mereka yang hanya membanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan, seusai habisnya Ramadan tidak lagi bersedekah walaupun seminggu sekali. Mereka yang menghidupkan malam-malam Ramadan tanpa dikecualikan walaupun semalam, akan tetapi tiba-tiba bila selesai dan berakhirnya Ramadan mereka tidak lagi bangun malam. Mereka ini bukanlah hamba Allah, akan tetapi mereka adalah hamba Ramadan. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang paling utama di dalam
1 Syawal kepada setiap orang Islam ialah seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama sekali ialah untuk bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Boleh jadi kita ada sengketa lama dengan saudara mara kita yang lain. Boleh jadi kita ada kecil hati dengan ibu dan ayah kita. Boleh jadi kita ada kecil hati dengan kakak, abang dan adik kita. Boleh jadi kita ada kecil hati dengan bapa saudara, ibu saudara, tok dan tok wan kita. Sekiranya sejak daripada bertahun-tahun yang lalu, ataupun sejak bertahun yang lalu, ataupun sejak berbulan yang lalu, ataupun sejak beberapa minggu yang lalu, kita baru sahaja memutuskan hubungan silaturrahim dengan salah satu daripada saudara mara kita, maka ketahuilah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan umat-umatku, kata Rasulullah, ada di kalangan mereka yang banyak melakukan ibadah, banyak melakukan ketaatan, akan tetapi ibadah dan ketaatan mereka tidak terangkat daripada mereka walaupun kadar sejengkal. Kenapa ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara punca seseorang yang banyak melakukan ibadah dan ketaatan, akan tetapi amalan-amalan kebaikannya tidak diangkat menghadap Allah, adalah mereka di kalangan yang memutuskan silaturrahim. Mereka yang menarik muka di antara sanak saudara mereka, mereka yang tidak mau bertegur sapa dan tidak mau bersua muka dengan sanak saudara mereka, mereka yang tidak mau bertanyakan khabar kepada sanak saudara mereka, mereka yang bertahun-tahun dan berbulan-bulan tidak pernah berziarah di antara satu sama lain. Mereka memutuskan silaturrahim. Akhirnya antara bala besar yang diberikan oleh Allah, yang dikenakan oleh Allah kepada mereka, ialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima keseluruhan amalan mereka, sama ada amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunat. Wal'iyadzubillah. Cuba tuan-tuan bayangkan di padang mahsyar nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara pekerjaan hati yang paling tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti ialah amalan hati memohon kemaafan, memberi kemaafan dan saling bermaafan. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dengan sanad yang baik, kata Nabi, aku melihat dua orang saudara, aku melihat dua orang umatku tunduk di hadapan Allah ketika mereka ditimbang amalannya. Seorang ditimbang amalannya, lalu datang saudaranya yang kedua, ya Allah, pindahkanlah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudaraku ini, kerana dulu di dunia dia telah menzalimiku. Lalu berkata Allah, beliau tidak mempunyai kebaikan, bagaimana ingin aku pindahkan kebaikannya kepadamu, wahai yang telah dizalimi? Lalu berkata orang yang dizalimi itu, wahai Allah, jikalau begitu kau pindahkanlah kejahatan-kejahatanku kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitulah sifir yang akan berlaku di padang mahsyar. Mereka yang melakukan kezaliman ke atas orang lain, pahala dan kebaikannya akan dipindahkan ke atas orang yang dilakukan kezaliman kepadanya. Lalu apabila yang dizalimi itu meminta, ya Allah, sekiranya tidak ada kebaikan pada dirinya, maka kau pindahkanlah kejahatan aku ke atasnya. Lalu tunduklah kedua-dua hamba Allah ini. Ketika mana mengangkat kepala, orang yang dizalimi tadi dia pun angkat kepala dia, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sebuah istana yang besar. Istana yang besar dan mewah itu diperbuat daripada emas, dan di dalamnya mempunyai singgah sana
almari dan katil, perabot dan perhiasan yang diperbuat daripada intan, berlian dan permata. Lalu orang yang dizalimi ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Allah sengaja memperlihatkan istana mewah itu untuk sesuatu rahsia yang akan saya sebutkan." Lalu bertanya yang dizalimi itu, "Ya Allah, aku telah sedang melihat di hadapan aku sebuah istana yang besar. Di dalamnya, ya Allah, ada pula singgah-sana yang diperbuat daripada intan, berlian dan permata. Untuk Nabi manakah, ya Allah, istana dan singgah-sana yang mewah ini? Untuk Rasul mana, ya Allah, istana dan singgah-sana yang mewah ini? Untuk syuhada mana, ya Allah, singgah-sana dan istana yang mewah ini?" Kata Allah, "Untuk mereka yang mampu untuk membayar harganya." Siapa yang mampu membayar harganya, ya Allah? Kata Allah, "Kamu juga mampu membayarkan harganya." Apakah harganya, ya Allah? Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat faham tentang besarnya erti kemaafan dan memberikan kemaafan. Kata Allah, harga yang mampu dibayar oleh kamu untuk mendapatkan istana mewah yang sedang aku pertontonkan kepada kamu ialah dengan kamu memaafkan kesemua dosa kezaliman yang dilakukan oleh saudara yang berada di sebelah kamu. Itulah harganya. Dan ketika itulah berkata yang dizalimi itu, "Ya Allah, aku maafkan saudaraku ini sekarang juga, ya Allah." Maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Jikalau begitu, pegang dan pimpinlah tangan saudaramu itu dan masuklah kamu berdua ke dalam syurgaku kekal selama-lamanya." Begitulah yang disebutkan oleh Allah tingginya pekerjaan hati di sisi Allah di padang mahsyar, iaitulah kita memaafkan saudara mara kita yang lain, memohon kemaafan dan juga saling memaafkan di antara satu sama lain. Perkara yang ketiga yang paling utama di pagi hari raya kepada seluruh orang Islam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah kita memasukkan kegembiraan juga ke dalam hati umat Islam yang miskin, yang fakir, yang lain, yang tidak dapat menyambut hari raya dengan sempurna seperti kita. Ramai di kalangan umat Islam yang lain di setiap qaryah di Malaysia, termasuklah Kuala Lumpur sendiri, ada di kalangan umat Islam yang kehidupan mereka miskin, yang keadaan mereka fakir. Maka di pagi hari raya, antara yang dilakukan oleh Rasulullah ialah Nabi mencari umat Islam yang fakir, mencari umat Islam yang miskin. Lalu Rasulullah memasukkan kegembiraan kepada mereka dengan memberikan pakaian baru kepada mereka, atau memberikan makanan kepada mereka, ataupun menjemput fakir miskin ini ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengejutkan kita ialah pada satu pagi 1 Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke bandar Madinah Al-Munawwarah. Nabi berpusing-pusing di bandar Madinah. Para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Nabi lalu di kawasan sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain, Nabi melihat seorang kanak-kanak. Dia tidak bermain dengan kanak-kanak yang lain. Mukanya sedih. Budak-budak, tuan-tuan, bukan orang dewasa. Hak Nabi tegur ni budak-budak. Nabi pi kat budak kecil ni. Nabi tanya dia, "Lima la araka tal'abu ma'as sibyan?" Wahai anak, kenapa aku lihat kamu tidak gembira seperti anak-anak yang lain? Kamu tidak bermain seperti kanak-kanak yang lain. Maka berkata kanak-kanak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, ana yatim, aku anak yatim, dan aku orang miskin. Aku tidak ada ayah yang membelikan pakaianku. Aku tidak ada ayah yang membawa aku berjalan-jalan, dan aku tidak ada ayah yang menemaniku dan memberikan makanan kepadaku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak, marilah pulang bersama denganku ke rumahku. Wahai anak, tidakkah kamu mau aku menjadi ayahmu? Wa Aisyah umman wa Fatimah ukhtan. Aisyah menjadi ibu kamu dan Fatimah menjadi saudara perempuan kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bawa budak kecil ni, kemudian bawa balik ke rumah dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang keempat yang paling penting dan paling utama untuk kita lakukan di pagi hari raya, selain daripada menunaikan kefarduan, mendirikan solat-solat fardu dan juga menutup aurat, tidak bercampur bebas di antara lelaki dan perempuan, ulama menggariskan perkara yang keempat yang perlu dan paling utama dilakukan oleh kita ialah menziarahi ke semua saudara mara kita, adik-beradik kita yang dekat, yang paling utama, dan juga yang berada di jauh. Luangkanlah masa, senaraikanlah saudara mara kita untuk diziarahi oleh kita, kerana besarnya menghubungkan silaturahim, selain daripada memudahkan kita untuk mendapatkan redha Allah, kita juga dengan menghubungkan silaturahim akan dimurahkan rezeki oleh Allah dan diberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ramai orang merungut tentang rezeki, ramai orang merungut tentang keberkatan masa, ramai orang merungut tentang kebahagiaan dan ketenangan yang tak ada dalam hati. Rupa-rupanya sejak sekian lama dia berseteru, sama ada dengan ibunya, sama ada dengan ayahnya, sama ada dengan abang, kakak dan adiknya, ataupun dengan bapa saudara dan ibu saudaranya. Bayangkan kata Rasulullah, ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqah. Apabila kalian senyum di wajah saudara Islam yang lain, itu sudah dituliskan oleh para malaikat sebagai sedekah. Apatah lagi apabila kita senyum kepada ibu kita, senyum kepada ayah kita, senyum kepada adik-beradik kita, senyum kepada ibu saudara, bapa saudara dan saudara mara kita, maka sedekah itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Nabi SAW sebut, idzal taqal muslimani fatasafaha, apabila dua orang muslim bersalam-salaman, tahatat dzunubuhuma, maka berguguranlah dosa kecil mereka berdua selama mana mereka bersalaman. Kama yatahattu waraqus syajar, seperti mana bergugurannya daun-daun pohon yang berkeringat. Apabila dua orang muslim yang bukan adik-beradik pun, tapi bila berjumpa dia senyum, dia salam, lalu kata Rasulullah, berguguranlah dosa mereka berdua selama mana mereka bersalaman. Apatah lagi apabila orang yang disenyum itu adalah saudara maranya, darah dagingnya, keluarganya, maka berganda-gandalah sedekah pahala yang diberikan oleh Allah, maka berganda-gandalah gugurnya dosa daripada dosa-dosa mereka yang bersalaman itu. Dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam awal Syawal ini juga, marilah sama-sama kita memperingatkan di antara satu sama lain, ketika mana berhimpunnya saudara mara kita di dalam rumah, ketika mana kita mengadakan rumah terbuka, ingatkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegurkanlah mereka seperti mana yang disuruh oleh Allah. Qu anfusakum
wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian, wa ahlikum nara, dan lindungilah diri ahli keluarga kalian daripada api neraka Allah. Kerana sesungguhnya di padang mahsyar seorang anak akan mempersoalkan ayahnya, ya Allah, dulu ayahku tidak pernah menegur aku melakukan kesalahan. Seorang sepupu akan mempertikaikan sepupunya di padang mahsyar, ya Allah, sepupu aku dulu belajar agama, tetapi dia tidak pernah memberitahukan kepada kami haram itu dan haram ini. Seorang anak saudara akan mempertikaikan bapa saudaranya di hadapan Allah, ya Allah, bapa saudara kami reti agama dulu di dunia, kami tak tutup aurat. Waktu kami jumpa beliau tiap-tiap tahun di hari raya, beliau tidak pernah menegur kami. Inilah yang akan dibangkitkan oleh setiap manusia. Kata Nabi, mahsyar adalah hari yang berat. Setiap orang di mahsyar menginginkan supaya orang lain menanggungkan akan dosanya. Nasihatlah tuan-tuan, berilah peringatan, berilah ilmu secara ringkas kepada saudara mara kita yang berhimpun di pagi raya. Moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah, dan semoga Ramadan kita, segala amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amalan ibadah yang ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله إن الله يحب المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami di pagi Syawal yang penuh dengan keberkatan ini. Ya Allah, pagi ini banyak rahmat dan keampunan-Mu yang diturunkan. Dengan sebab itu, ya Allah, Rasul-Mu telah menyuruh seluruh umatnya untuk datang bersolat pada pagi hari raya, ya Allah. Termasuklah mereka-mereka yang tak boleh mengerjakan solat, juga diarahkan oleh Rasulullah untuk datang pada solat hari raya, untuk datang meramaikan dan berada di luar masjid walaupun tak boleh solat, kerana banyaknya rahmat Allah pada hari ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa 'an azwaji nabiyyina wa 'an ahli baitihi wa qarabatihi
وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, ampunkanlah kami pada pagi ini ya Allah. Ampunkanlah anak-anak kami pada pagi ini ya Allah. Ampunkanlah suami isteri kami ya Allah pada pagi ini. Ya Allah, terimakanlah semua amal ibadah yang kami lakukan sepanjang bulan Ramadan. Ya Allah, seandainya Ramadan ini kami tidak mendapat keampunan daripadamu ya Allah, maka ampunkanlah kami pada pagi ini ya Allah. Bukakanlah juga hati isteri suami kami dan anak-anak kami untuk mereka senang dan suka melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Matikanlah kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Himpunkanlah kami ya Allah di dalam surga Firdaus-Mu seperti mana kami dihimpunkan di atas dunia ini ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was sakinah was salamata wal afiyah ala malikina Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima. Wakadzalika Maulana Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.